Salam sejahtera. Nama saya adalah Jivan, anak lelaki Kadirisan. Nombor matriks 2210013. Tajuk kajian kumpulan kami adalah cara dan etika menuntut ilmu dalam kalangan mahasiswa. Dan berikut merupakan ahli kumpulan saya. Host ini anak perempuan Badman Aden, Karunakaran Subramaniam, Tan Zishwan dan Ganchi. Salam sejahtera. Nama saya Ganchi. Nombor matrik 2210010. Secara amnya, epistemologi merupakan satu cabang bidang ilmu pengetahuan yang membincangkan dan menyiasat asal-usul, sumber, kaedah dan had pengetahuan. Kajian pihak kami memfokuskan pada kefahaman yang ada dalam kalangan mahasiswa di Malaysia mengenai epistemologi, khususnya dari aspek teori epistemologi termasuk sumber pengetahuan, penghasilan serta tuntutan ilmu pengetahuan. Dalam kajian ini, pihak kami berjaya melibatkan penyertaan seramai 101 orang yang terdiri daripada golongan pelajar yang kini sedang menyambung pelajaran dalam disiplin masing-masing ke menara gading di Malaysia. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal daripada perkataan Yunani iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan. Manakala logos bermaksud hujah logik iaitu keterangan. Epistemologi merupakan satu cabangan falsafah terhadap kajian dan batasan-batasan sesuatu ilmu, misalnya tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui. Ia merupakan theory of knowledge. Epistemologi mempersoalkan apa itu ilmu, bagaimana kita memperoleh ilmu, bagaimana kita buktikan kesahihannya. Terdapat dua mazhab epistemologi, iaitu mazhab idealistik dan mazhab materialism. Secara langsungnya, epistemologi dapat dibincang dari tiga cabangan teori, iaitu materialism, dialectical, empiricism, serta rationalism. Teori materialism dialektikal merupakan teori epistemologi yang melibatkan penggunaan cara dialektik, iaitu proses interaksi antara tesis, antithesis untuk menghasilkan sintesis supaya menyelesaikan suatu masalah secara saintifik. Teori rationalism merupakan satu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki adalah tanpa pemerhatian dan eksperimen. René Descartes merupakan tokoh utama dalam aliran fikiran rasionalisme Eropah abad ke-17. Teori empirisme disokong oleh John Locke, George Berkeley, David Hume. Teori ini membahaskan bahawa semua ilmu pengetahuan yang benar adalah diperoleh berdasarkan pengalaman. Ia juga menyatakan bahawa kebenaran sesuatu ilmu hanya boleh disahkan oleh pengalaman. Kajian ini dilakukan dengan objektif-objektif seperti berikut. Pertama, untuk menjelaskan maksud dan idea epistemologi serta penggunaan konsep epistemologi dalam kehidupan harian seseorang pelajar. Kedua, untuk menjelaskan adab-adab menuntut ilmu dalam kehidupan seharian. Ketiga, untuk menerangkan komitmen serta inisiatif yang sepatutnya ada dalam seseorang dalam aspek menjaga adab menuntut ilmu. Selain itu, kajian ini juga dilakukan untuk mengenal pasti konsep epistemologi yang lazim diamalkan serta dipraktikkan oleh komuniti mahasiswa di Malaysia dari dua aspek, iaitu cara menuntut ilmu pengetahuan dan etika menuntut ilmu. Nama saya adalah Jivan, anak lelaki Kadirisan, nombor matriks 2210013 dan saya akan membentangkan kajian lepas. Kajian pertama, etika mencari ilmu, kajian kita Wasyaya Al-Aba Lil Abna. Karya Muhammad Syakir, Perspektif Pendidikan Islam. Imam Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, pelajar yang memiliki etika menimba ilmu mempunyai sifat-sifat yang berikut. Mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya sehingga dapat mengetahui akibatnya. Mencurahkan perhatian penuh dedikasi minat terhadap ilmu yang dituntut, terutamanya ilmu akhirat. Tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan menjauhi tindakan biadab terhadap guru. Ibnu Jama'ah pula mengatakan bahawa etika penuntut ilmu terbagi kepada tiga jenis, iaitu berkait dengan diri sendiri, meliputi membersihkan hati dan fikiran, memperbaiki niat atau meningkatkan motivasi diri, berazam tinggi dan memiliki cita-cita dan matlamat yang hendak dicapai, berkait dengan pendidik, di mana meliputi patuh dan tunduk secara utuh, memuliakan dan menghormati pendidik, dan yang ketiga, berkait dengan pelajaran, di mana meliputi berpegang teguh secara utuh pada pendapat pendidik dan sentiasa belajar secara konsisten. Kesimpulannya, melalui kajian pertama, ilmu yang diperoleh adalah seseorang pelajar perlulah bersungguh-sungguh dan semangat dalam menimba ilmu, memanfaatkan waktu, membaca dan memahami pelajaran dengan penuh kesungguhan, bertanya dan berdiskusi, konsentrasi atau fokus, sopan santun, tolong-menolong supaya seseorang itu boleh menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Kajian 2, mencari kebenaran melalui penyelidikan Jurnal Pendidikan UTM. Jurnal ini menerangkan bahawa terdapat dua aliran pemikiran dalam menentukan makna, di mana yang pertama ialah sedia wujud dalam dunia semasa seseorang dilahirkan dan ia telah ditetapkan oleh individu, masyarakat, adat atau sistem. Dan yang kedua pula, makna itu abstrak dan bergantung kepada bagaimana kita melihat atau mendekati sesuatu objek atau peristiwa. Dalam pendekatan kedua, jawapan adalah relatif dan bergantung kepada perdebatan, argument. Oleh itu, kebenaran boleh berasal dari penyelidikan yang baik, sistematik, saintifik, dinamik dan lain lagi.
Proses terakhir tadi melalui penyelidikan adalah satu usaha yang dapat mengeksploitasikan sumber kemanusiaan, sikap, kebolehan, kemahiran, ilmu, kecerdasan, amalan dan lain-lain lagi dalam menyumbangkan ilmu pada peringkat tertinggi. Proses sebagai penyumbang perlukan disiplin yang cekal dan tidak sesenang fungsi pengguna, plagiat dan lain-lain lagi. Proses yang remeh-temeh, lambat, slow dan kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang tidak glamour adalah antitesis kepada sesetengah penuntut. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Koshi, anak perempuan Batmanada. Nama matrik saya ialah 22149. Hari ini, saya akan menerangkan tentang metodologi. Bagi pengenalan, dalam bab ini, pengkaji iaitu kami menggunakan kaedah pelaksanaan kajian. Aspek-aspek yang dibincangkan meliputi instrumen kajian dan kajian kualitatif. Menurut Othman dan Hamidah menyatakan bahawa metodologi sebagai suatu prosedur yang sistematik dalam menggabungkan pendekatan kajian serta analisis data bagi memastikan prestasi penyelidikan dapat dicapai dengan sempurna. Contoh metodologi yang digunakan ialah soal selidik. Kajian berbentuk soal selidik adalah satu bentuk kajian yang popular digunakan dalam kalangan penyelidik kerana soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan mudah. Melalui soal selidik, maklumat berhubung dengan responden boleh dirahsiakan. Ini membolehkan responden menjawab soalan berkenaan dengan selesa tanpa rasa risau atau bimbang. Soalan soal selidik terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mengenai latar belakang responden dan bahagian yang antara soalan yang terkandung ialah jantina dan nama khusus. Manakala untuk bahagian dua adalah tentang proses pembelajaran dan pengajaran khusus universiti yang terdiri daripada yang terdiri daripada 14 soalan. Terima kasih. Metod kedua adalah metod pemerhatian, iaitu satu cara pengumpulan data dengan mengkaji secara langsung terhadap responden dan penyelidikan yang dilakukan dapat dirahsiakan. Metod ini adalah satu teknik penyelidikan yang sering digunakan. Penulis juga menggunakan metod ini dalam menjalankan kajian. Penulis akan membuat pemerhatian dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan untuk mendapatkan data mengenai cara dan etika mahasiswa menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah teknik penganalisis data. Selamat sejahtera, nama saya Tan Zishen. Nombor matrik saya 2210040. Saya akan membentangkan tentang hasil kajian kumpulan saya. Bagi demografi responden, daripada 101 orang responden, sebanyak 56 orang merupakan lelaki bersamaan 55.40% dan 45 orang perempuan bersamaan 44.60% yang terlibat dalam kajian ini. Daripada 101 orang responden, sebanyak 12 orang berumur 18 tahun, iaitu 11.88%, 66 orang berumur 19 tahun bersamaan 45.54%, 37 orang berumur 20 tahun bersamaan 36.63%, 5 orang berumur 21 tahun bersamaan 4.95% dan 1 orang berumur 28 tahun bersamaan 0.1999%. Bagi soalan pertama, saya menggunakan masa utama atau masa saya yang paling aktif untuk mengulang kaji pelajaran. Sebanyak 3 orang memilih tidak setuju bersamaan 2.97%, 47 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat bersamaan 46.53% dan 51 orang memilih setuju bersamaan 50.50%. Bagi soalan kedua, saya akan menyediakan senarai perkara yang perlu disiapkan setiap hari. Sebanyak 26 orang memilih tidak setuju bersamaan 25.740%, 41 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat bersamaan 40.59% dan 34 orang memilih setuju bersamaan 33.66%. Bagi soalan ketiga, saya akan menjadarkan masa saya untuk belajar serta menggariskan dan menumpukan objektif spesifik semasa belajar. Sebanyak 14 orang memilih tidak setuju, iaitu 13.86%, 53 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 52.48%, dan 34 orang memilih setuju, iaitu 33.66%. Bagi soalan seterusnya, saya akan mengelakkan penangguhan masa dan aktiviti yang cenderung mengganggu jadual waktu yang dirancang. Sebanyak 15 orang memilih tidak setuju, iaitu 14.85%, 47 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 46.53%, dan 39 orang memilih setuju, iaitu 38.61%.
Bagi soalan seterusnya, saya menggunakan teknik active recall semasa mengulang kaji pelajaran. Sebanyak 16 orang memilih tidak setuju, iaitu 15.84%, 45 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 44.55%, dan 40 orang memilih setuju, iaitu 39.60%. Bagi soalan ke-6, saya sentiasa berusaha untuk mencuba pelbagai teknik belajar seperti kaedah Pomodoro, kaedah Feynman, kaedah mind mapping dan lain-lain lagi untuk mengetahui teknik yang paling efektif untuk belajar serta sesuai dengan saya. Sebanyak 19 orang memilih tidak setuju, iaitu 18.81%, 42 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 41.58%, dan 40 orang memilih setuju, iaitu 39.60%. Bagi soalan seterusnya, saya suka belajar secara berkumpulan kerana amalan ini membantu saya memahami isi pelajaran dengan lebih mudah, menggalakkan saya menyumbang pendapat serta meningkatkan keyakinan diri, komunikasi dan pemahaman. Sebanyak 24 orang memilih tidak setuju, iaitu 23.76%. 36 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 35.64%, dan 41 orang memilih setuju, iaitu 40.59%. Bagi soalan ke-8, saya suka membuat nota serta mengulang kaji nota secara konsisten. Sebanyak 15 orang memilih tidak setuju, iaitu 14.85%, 37 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 36.63%, dan 49 orang memilih setuju, iaitu 48.51%. Bagi soalan seterusnya, saya akan membuat latihan seperti soalan-soalan tahun lepas, kuis, latihan dari internet untuk menguji pemahaman saya. Sebanyak 12 orang memilih tidak setuju, iaitu 11.88%, 33 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 32.67%, dan 56 orang memilih setuju, iaitu 55.45%. Bagi soalan seterusnya, saya akan merancang masa saya sebaiknya untuk belajar dan mengelakkan kerja tergesa-gesa pada saat akhir. Sebanyak 7 orang memilih tidak setuju, iaitu 6.93%, 38 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 37.62%, dan juga 56 orang memilih setuju, iaitu 55.45%. Bagi soalan 11 ke-11, adakah anda pernah mencari bahan pembelajaran, maklumat, rujukan tambahan selain daripada nota pensyarah dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai sesuatu topik dengan lebih mendalam? Sebanyak 12 orang memilih tidak setuju, iaitu 11.88%, 33 orang memilih kadangkala atau tiada pendapat, iaitu 32.67%, dan 56 orang memilih setuju, iaitu 55.45%. Seterusnya, bagi bahagian ini, responden dikehendaki memilih pilihan yang sesuai untuk menggambarkan diri sendiri. Responden boleh pilih lebih daripada satu pilihan. Bagi soalan pertama, bagaimanakah anda menilaikan etika menuntut ilmu pengetahuan dalam diri anda? Sebanyak 10 orang memilih sangat baik, iaitu 10%, 42 orang memilih baik, 40 orang memilih sederhana, 6 orang memilih kurang memuaskan, dan 3 orang memilih sangat tidak memuaskan. Bagi soalan kedua, sekiranya anda menghadapi masalah dalam proses pembelajaran, anda akan responden diberi beberapa pilihan. Sebanyak 58 orang responden memilih bertanya kepada pensyarah, sebanyak 79 orang responden memilih bertanya kepada rakan-rakan atau belajar secara kumpulan. Sebanyak 84 orang memilih pilihan menggunakan internet, dan akhirnya sebanyak 68 orang memilih pilihan menggunakan buku teks, jurnal dan bahan rujukan lain. Nama saya Karnagan Subramanian. Nombor matrik saya adalah 22111078. Saya akan membentangkan Kami telah bertanya soalan seperti, adakah anda mempunyai ciri-ciri berikut? Seramai 57 responden telah memilih bahawa mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh. 47 responden telah menyatakan bahawa mereka akan menetapkan jadual waktu. Seramai 54 responden telah menyatakan bahawa mereka berani bertanya soalan. 59 responden telah menyatakan mereka akan belajar sehingga penuh kefahaman. 55 responden telah akan menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. 59 responden tidak akan lewat ke kelas, tidak akan ponteng kelas. 32 responden telah menyatakan bahawa mereka membaca nota kuliah sebelum kelas. 60 responden telah akan membuat nota sendiri. 36 responden telah menyatakan bahawa mereka mempunyai objektif dan matlamat pembelajaran yang jelas. Selain itu, kami juga telah bertanya soalan kepada orang ramai
iaitu apakah matlamat yang ingin dicapai sepanjang pembelajaran anda di universiti. Seramai 80 responden telah menyatakan bahawa mereka ingin menerima ijazah. 79 responden telah menyatakan bahawa mereka ingin menuntut ilmu pengetahuan. 62 responden telah menyatakan bahawa mereka akan menjadi valedictorian. 70 responden telah menyatakan bahawa mereka ingin meningkatkan kebolehpasaran diri sebagai persediaan memasuki bidang pekerjaan pada masa depan. 71 responden telah menyatakan bahawa mereka ingin mendapatkan pengalaman universiti yang bermakna dan berkenangan. Daripada kajian kami ingin membuat rumusan. Secara keseluruhan, responden kajian ini menunjukkan etika menuntut ilmu pengetahuan yang baik kerana terdapat majoriti responden yang mengamalkan sikap dan cara pembelajaran yang positif seperti belajar sehingga penuh kefahaman, tidak lewat ke kelas, membuat nota sendiri, bersemangat dan bersungguh-sungguh dan bertanya kepada rakan-rakan belajar secara berkumpulan sekiranya menghadapi masalah dalam proses pembelajaran. 10% daripada jumlah responden mengamalkan pembelajaran yang paling aktif. Responden tersebut akan mengeluarkan hasil pembelajaran yang terbaik. Hal ini disebabkan responden tersebut mempunyai teknik pembelajaran yang sendiri yang sepadan dengan personaliti dan sikap sendiri. Hanya 3 orang responden yang berpendapat bahawa etika menuntut ilmu pengetahuan dalam diri sendiri sangat tidak memuaskan. Kemungkinan responden berikut mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan. Mereka mungkin berasa lebih selesa dan efektif untuk belajar sendiri dengan cara lain. Tambahan pula, kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara dalam talian mungkin menjadi salah satu faktor kemerosotan menuntut ilmu dalam diri sendiri. Hal ini berikut kerana mereka antara pelajar yang memahami daripada komunikasi secara bersemuka dengan pencara atau guru. 40% daripada jumlah responden mengamalkan pembelajaran yang sederhana. Mereka berada paling dekat kepada kategori pembelajaran yang tidak memuaskan. Mereka masih memiliki tahap pemahaman diri sendiri yang rendah. Hanya pelajar yang memahami diri sendiri akan membuat perubahan secara berdasarkan perubahan cara pembelajaran berdasarkan sikap personaliti sendiri. Juga memaklumkan kepada rakan-rakan dan saudara mara bahawa anda sedang mengikuti kursus dalam talian supaya mereka menyedari keadaan mahasiswa dan tidak akan membimbangkan mahasiswa. Terima kasih. Bagi kesimpulan, secara tuntasnya epistemologi menurut peradaban Islam tidak begitu rigid dan sangat fleksibel, asalkan ia masih berlandaskan kepada wahyu dan hati tanpa membelakangkan kepentingan kedua-duanya dalam menghasilkan sesuatu cabang keilmuan. Namun, rasionalisme adalah asas kepada ilmu pengetahuan moden kini yang bersifat anthropocentrik sebagai antitesis falsafah zaman pertengahan yang bercorak teosentris. Dalam anthropocentrisme, manusia menjadi pusat kebenaran, etika, kebijaksanaan dan pengetahuan dan mampu menghasilkan